Belum memang belum Okey, sudah. Okey dah. Okey, so kita buat ulang kaji tentang pengamiran. So kalau banding dengan pembezaan, pengamiran dalam ini dia ada banyak sikit benda dalam itu selain daripada rumus pengamiran dan aplikasi dia ada lagi bahagian lain dia ada ciri-ciri kamiran yang awak perlu tahu. Kalau pembezaan tak ada benda itu, tapi kalau kamiran ada. Kemudian satu lagi, sebab kita sudah belajar pembezaan, baru belajar pengamiran, so kita ada lagi satu kumpulan iaitu apa hubungan dia. Hubungan dia dengan pembezaan. So dia ada lagi dua cabang kecil inilah. Dua cabang kecil ni, kalau soalan pembezaan tak ada. Soalan pembezaan dia ada rumus, kemudian dia ada aplikasi. Tapi kalau pengamiran rumus dia kurang sikit, aplikasi dia pun kurang sikit. Tapi dia ada tambahan ini. So kita mula dengan pertama iaitu hubungan antara pembezaan dengan pengamiran. Biasanya awak akan nampak soalan itu dia bagi pembezaan, dia tanya pengamiran. So far cikgu tak nampak lagi soalan bagi pengamiran, tanya pembezaan. Tapi kalau dia nak, boleh hanya yang lebih popular punya soalan ialah dia bagi pembezaan, dia tanya pengamiran. Contohnya dia bagi macam inilah. Dia bagi D, DS, sesuatu fungsi sama dengan sesuatu. Okey, cikgu pakai nama saja Tapi cikgu boleh bagi dalam ungkapan lah. Maksudnya contohnya cikgu boleh bagi macam ini pun. Okey, Fs sama dengan 2S tambah 1 per S tolak 6. Ataupun cikgu pun boleh yang tepang itu cikgu bagi 2S tambah 1 S tolak 6. Lepas tu cikgu bagi satu, contohnya GS. Okey. Tapi soalan dia ialah cikgu bagi dalam bentuk pembezaan. So kerja pertama awak ubah kepada bentuk pengamiran dulu. Ubah kepada bentuk pengamiran dulu. Sebenarnya senang saja, iaitu soalan jadi jawapan, jawapan jadi soalan. So kita akan tulis apa? Ama? Apa nak tulis di tengah-tengah ini? Di sini. Ama ada kan? Tadi saya rasa nampak nama dia. Ama ada? Tak ada. Khairul? Tulis GX. Okey. Ini GS. Belakang? FX. FS. Okey. Soalan jadi jawapan, jawapan jadi soalan. Itu saja. Terbalik tulis saja. Hanya kalau sekarang, kalau kamiran saya tidak ada limit, awak pula tambah C. Okey. Kalau soalan saya ada limit, maka jangan letak tambah C, pergi letak macam ini. Ikut keadaan lah. Cikgu bagi awak kamiran tentu ke, cikgu bagi awak kamiran tak tentu. Kalau cikgu bagi yang tak ada limit punya, awak tulis tambah C. Kalau cikgu bagi ada limit punya, awak pergi pupul lah benda ini. Lepas tu nak buat apa, tengok cerita seterusnya. Biasanya soalan ini dia akan diuji yang seterusnya ialah ciri-ciri kamiran lah. Okey. Okey, kalau ini macam mana saya nak ubah? Alisa sudah masuk? Belum? Teacher. Ada, okey lah. Alisa, macam mana nak tulis? Tengah-tengah ini apa? Ini apa? GX. Ini GX. Belakang? 2X tambah 1 per X tolak 6. Okay. So kalau sekarang cikgu uji satu yang ada limit punya, katakan cikgu bagi 1, 2, maka apa yang awak buat? Awak buatlah 1, 2. Lepas tu buatlah kerja seterusnya. Boleh ya? Okey. Kalau ini Syamimi sudah masuk? Dah. Okey, Syamimi. Kami akan apa? Yang ini apa? 2X tambah 1 per X tolak 6. Okey. So sama dengan FX. FX. Okay. So kalau cikgu tak letak limit, awak buat tambah C lah. Kalau cikgu letak limit, buat macam tadi. Okay. Itu yang pertama awak kena tahu ialah hubungan antara pembezaan dengan pengamiran. Okay. Lepas itu yang awak perlu tahu ialah ciri-ciri kamiran.
Okey, cikgu enlarge ke bahagian ini Ciri-ciri kamera ada 4. Susunan cikgu tak ingatlah. Mungkin tak sama dengan modul Janji awak ingat ada 4. Siapa dulu, siapa kemudian sebenarnya tak kisah pun. Okey, kalau asalnya ialah 1, 2, sekarang cikgu tulis 2, 1, apa yang awak tahu tentang jawapan dia? Orang yang belum ambil. Edi sudah masuk, Edi? Belum. Nuha sudah masuk? Nuha? Okey. Nuha, ingat tak? Kalau cikgu terbalikkan kedudukan nombor itu, mula-mula dari 1 kepada 2, sini 2 kepada 1, apa akan berlaku kepada jawapan dia? Negatif. Okey, kita akan ubah tanda. Kamu nak cakap negatif pun boleh lah, tapi kamu kena fahamlah kalau atas ini jadi negatif, bawah pula jadi positif lah sebab kita ubah tanda dia. Okey. Kemudian yang kedua ialah apa yang awak tahu kalau contohnya ini 1 sampai 2 sesuatu tambah dengan 2 sampai 3 sesuatu. Suaranya dua benda ini mesti sama dua benda ini sama. Apa yang awak tahu tentang jawapan dia? Apa yang awak tahu tentang jawapan dia? Syafiqah ada? Tak ada. Kiasadina ada? Ada, teacher. Tahu apa akan jadi? Kalau kita kamil dari 1 sampai 2 tambah yang kamil daripada 2 sampai 3, apa yang kita tahu? Maksud saya, contohnya kalau ini, kalau ini sama dengan 4. Ini sama dengan 5. Sekarang cikgu suruh awak tambah ini. Apa yang awak tahu? Jadi 1 sampai 3. Kita boleh terus buat aja 1 sampai cikgu tak sepatutnya tulis macam ini. Tak apalah Dia sepatutnya kita boleh buat terus 1 sampai 3 lah. Ini tak ada kaitan, sorry. Sebab sepatutnya atas ini cikgu terus bagi 1 sampai 3 punya jawapan tak apalah Kemudian itu, apa lagi yang kamu tahu? Ini berkaitan dengan perubahan untuk limit kita lah. Satu terbalik kedudukan, satu ialah kita boleh sambungnya. Sambungnya ingat nombor ini mesti sama dengan nombor ini, baru boleh sambung. Lepas tu yang ciri ketiga dan keempat itu tak ada kaitan dengan limit, tapi berkaitan dengan benda yang kita nak kamil. So katakan cikgu kamilkan fx, cikgu tahu dia ialah 4 contoh Apa yang awak tahu kalau saya kamilkan 2fx? Apa yang awak tahu? Tengah-tengah ramai-ramai ni ada ke? Yusma ada? Yusma? Tak ada. Mustaqim ada? Ama ada? Kumpulan lelaki ni. Ini siapa? Ama. Okey, Ama. Ini awak tahu tentang jawapan ini? Jadi dua limit 1 hingga 3 patut fx. Siapa dengar apa yang dia cakap? Tolong repeat. Suara sangat lembut. 2F tu teacher. Maksud dia kata 2, jawapan dia ialah 2 F 2F. lepas tu 1 apa ini? Simple aja, tengok tahu jawapan. Apa, cikgu tukar orang. Ada echo ni. Siapa ni tutup out punya ni sebab ada echo. Auni tahu? Kamu tengok, apa yang ada ini serupa dengan ini, tapi kita telah darat 2. So, apa yang awak tahu tentang jawapan dia?
8. Okey, 8. Di mana jawapan dia pun kita akan darab 2. So kita dapat 8. Okey, ini kalau tak melibatkan darab ataupun bagi satu pemalar, kita akan dapati jawapan pun buat kerja yang sama. Okey. Lepas tu macam mana pula macam ini? Katakan kali ini cikgu kata Fs tambah 2. Tadi darab 2. Tapi sekarang tambah 2. Okey, Diana? Apa akan jadi kepada jawapan 6. kita? Tak Untuk darab bahagi saja kita punya jawapan akan terus ikut dia. Kalau dia darab 2, saya pun darab 2. Dia bagi 2, saya pun bagi 2. Tapi kalau melibatkan tambah ataupun tolak, kita kena asingkan. Sebenarnya kita gunakan rumus kamiran. Kamir 1 demi 1. So maksudnya saya akan asingkan ini. Lepas itu saya buat untuk 2ds. Dan biasanya awak akan nampak soalan jenis ini ialah 1 kita memang ada jawapan. Contohnya soalan ini saya sudah tahu jawapan ini ialah 4. Yang satu lagi buatlah sendiri. Pakai rumus-rumus untuk buat dia. Okay? So secara aniaya untuk ciri kamiran ada 4. Okay, macam mana awak nak tulis dalam nota awak, pandai-pandai awak sendirilah. Janji apa yang awak tulis awak sendiri faham. Kalau siapa yang cikgu cakap ini sudah lupa apa cikgu cakap ini. Tengok balik modul yang ada. Okay? Dan kalau sangat-sangat tak ingat, cikgu rasa pengamiran peringkat awal ni kita masih PDPR kan. So awak boleh masuk cikgu punya channel sana. Cikgu sekarang sudah susunkan semua rakaman cikgu ikut topikal. So awak pergi carilah pengamiran. Lepas tu awak tengok mana satu cikgu tulis itu, ciri-ciri kamiran punya. Pergi tengok balik. Pergi tengok balik. Sebab cikgu tak ada masa nak repeat setiap satu sangat terperinci tau. Boleh ya? Okey. Okey, sekarang cikgu pergi kepada rumus-rumus pengamiran. Rumus kamiran ada berapa? Semua ini kena hafal sendiri punya, tak dipekarkan dalam exam. Rumus kamiran ada berapa, Khairul? Kalau pembeza ada 7. Kalau kamiran? Ada 5. Okey, ada 5. Dia tidak ada bentuk darab dan bentuk bahagilah. Okey. So, cikgu bagi sampel khas saja. Kalau kamir kan 3, Khairul jawab apa jawapan dia? 3x. Okey. Kalau kamir kan 3x. 3/2x kuasa 2. Okey. Kalau kamir kan 3x kuasa 3. Jangan ringkas dulu. Kira buat dulu. 3x kuasa 4 bahagi 4. Okey. Sorry. Nak kami pun tak boleh. Nak ringkas pun tak boleh ringkas. Tapi awak sentiasa berhati-hati bila awak gunakan rumus ini, pastikan kamu cek Pastikan kamu cek benda ini boleh diringkaskan ataupun tidak. Khasnya kalau ini merupakan jawapan terakhir awak lah. So sama macam pembezaan, untuk bezakan 3 rumus ini ialah ada pemboleh ubah tak? Pemboleh ubah itu ada kuasa tak? Yang ini awak tak nampak pemboleh ubah, ini awak nampak pemboleh ubah tapi tak nampak kuasa. Ini awak nampak pemboleh ubah, awak nampak kuasa. Okay. Lepas tu kita ada tambah tolak. Kalau ini kita kamirkan 1 demi 1 lah. Sebenarnya ini ada kaitan dengan tadi ciri yang keempat itu. Kamirkan 1 demi 1. Lepas tu kita tak ada bentuk darab, kita tak ada bentuk bahagi. Tapi kadang-kadang soalan bagi kita bentuk darab dan bentuk bahagi. Walaupun kita tidak ada dia. Okay? Kita tidak ada bentuk darab, bentuk bahagi. Tapi soalan mungkin tanya. Okay? Soalan mungkin tanya. Contohnya cikgu minta awak kamirkan ini, bentuk darab. So apa yang kita boleh buat? Khairul? Kalau buka dulu tu Okay. darab. So kita buka dulu. Cikgu hanya tulis keyword dia aja. Kita buka dululah. Kamu ingat kita memang tidak ada bentuk darab. So kita buka dulu, lepas itu baru fikir nak buat apa. Okay, kalau cikgu bagi bentuk bahagi, contohnya macam ini, kita tak ada rumus bahagi. So apa yang kita boleh buat?
5 tu boleh pindah luar ke teacher? 5 pindah luar. Jadi apa? Dan Oh, pindah kalau luar sini. letak Okey, lepas tu dia masih bentuk lepas tu bahagi. yang Dia masih bentuk bahagi. So apa boleh buat? Macam mana kita nak hilangkan bentuk bahagi ini? Kalau setakat letak 5 di luar, dia masih bentuk bahagi dah. Apa cara kita boleh buat untuk hilangkan bentuk bahagi ini? Boleh? kalau bawa yang bawah tu naik atas kuasa negatif 4. Ya. Ya, okey. Kita bawa dia ke atas ya. Kita bawa dia ke atas. Itu kalau melibatkan bentuk bahagi. Tapi melibatkan bentuk bahagi ada lagi satu kemungkinan ya, iaitu kalau macam ini pula. Ini pun bentuk bahagi. So macam mana kita nak buat? Kalau macam asing kan boleh je macam 3x Ya, okey, betul. lagi. Betul. Kita pakai teknik asingkan ya. Maksudnya kita buat dulu ini. Okey. Lepas tu kita dapat ini 3x kuasa negatif 3. Ini x kuasa negatif 4. Lepas tu kita sambung buatlah. Okey, betul. Keyword dia kita asingkan. Okay. So, kalau cikgu bagi soalan pengamiran dalam bentuk bahagi, ada dua kemungkinan ya. Satu ialah kita bawa dia ke atas, satu ialah kita asingkan. Okey, kalau tidak itu ialah kalau sekarang ada satu lagi ya, tapi cikgu tak akan tanya awak. Contohnya cikgu pagi ini. Kalau cikgu pagi ini memang kita tak mampu buat. Yang kita boleh asingkan punya syaratnya tanpa tolak mesti di sebelah atas. Kalau letak di sebelah bawah macam ini, sorry, tak boleh buat. Okey, dan memang tak erti buat ya. Sepatutnya cikgu tak akan tanya soalan macam ini. Kalau saya tanya soalan macam ini, maksudnya soalan itu mesti bukan pakai cara gunakan rumus. Dia adalah sesuatu. Kecuali satu lagi kemungkinan lah, cikgu buat silap. Kalau cikgu tak buat silap, maksudnya dia mungkin tidak minta awak gunakan rumus. Sebab rumus pagi memang tak ujuk. Kamu jangan ujuk-ujukkan sendiri ya. Okey, lepas tu rumus yang terakhir ialah rumus kuasa. Okey, macam mana nak keramirkan? Kalau inilah soalan saya. 5 salin balik 4x tolak 1 tu kuasa 7 Ya. bahagi 4 darab 7. Okey, betul So ingat rumus dia ingat rumus dia dan dia ada syarat kan, bukan semua bentuk kuasa itu boleh buat. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Di dalam mesti bentuk macam mana? Kena AX tambah B. AX tambah B. Kalau sekarang, kalau tiba-tiba cikgu pagi sini ada kuasa 2, sorry, soalan ini tak boleh buat. Okay? Dia mesti bentuk AX tambah B. Dan apa pula syarat di tepang ini? Kena tak boleh ada X. Tak boleh ada X. Dia mesti merupakan pemalah. Okay? Dia lain sikit dengan pembezaan ya. Kalau pembezaan dia wajibkan ini, dia tak wajibkan AX tambah B. Tapi kalau pengamiran lebih wajibkanlah. Okay, tepang itu mesti pemalah, dalam kurungan mesti AX tambah B. Kalau tidak, tak boleh buat. Okay. Kalau tak boleh buat, biasanya awak akan tengok yang dia bagi itu kuasa 2. So, kembanglah sendiri. Sebelum nak buat kamiran. Okay. Itu 5 rumus tentang pengamiran. Sorry, cikgu nak kecil balik. Mana saya punya itu. Okay. Lepas tu aplikasi. Aplikasi untuk pengamiran. Ada berapa? Aplikasi untuk kamiran ada berapa? Siapa orang next? Amar? Amar ada Eko. Amar cikgu tukar orang. Azira? Aplikasi untuk pengamiran ada berapa? Ataupun apa yang awak ingat?
Ada 2. Apa dia? Satu ialah Tentu tak tentu. oh, itu jenis kamera. Okey, lupa satu lagi. Nasib baik you ingatkan saya. Ada satu lagi awak kena ingat kamera ada jenis tentu dengan tak tentu. Okey? Kalau tak tentu maksudnya dia jenis ini di mana jawapan kita ada tambah C. Kalau tentu awak nampak ada nombor di sini. Jawapan awak biasanya merupakan satu nilai. Itu jenis-jenis kamera yang ada. Cikgu maksud saya kegunaan dia. Kita boleh gunakan pengamiran untuk buat apa? Ataupun untuk cari apa? Cari Boleh? isi padu. Okey, cari isi padu janaan tu isi padu janaan. Tapi sebenarnya kalau ikut susunan saya ini ialah kegunaan ketiga sebenarnya. Okey, kegunaan ketiga. Tak apa, cikgu ikut susunan Okey, tak ikut pun tak apa, janji awak tahu saja. Okey, kena tahu apa ketiga kegunaan dia. Okey, memandangkan awak ingat isi padu janaan, cikgu tanya awak isi padu janaan lah. So formula kita ada pi, alamak. Sorry ya. Okey, formula kita ada ini y kuasa 2 ds, satu lagi ialah x kuasa 2 dy. Macam mana saya nak pilih ds ke dy untuk soalan itu? Pak C. Tengok dia pusing ikut pasti apa dia pusing ikut pasti apa. Bukan awak boleh pilih sesuka hati Kalau pusing ikut pasti S mesti ds, pusing ikut pasti Y mesti dy. Kemudian tengah-tengah ini ingat tengah-tengah ini kalau pilih dx punya dia mesti Y kuasa 2 dalam sepetang S. Kalau pilih dy dia mesti X kuasa 2 dalam sepetang Y. Yang satu selalu lupa iaitu pi. Sebab dia letak situ aja kan. Tak masuk dalam pengiraan. Lama-lama pun lupa dia. Okey. Itu kegunaan tentang isi padu. Cikgu cakap dengan kadar cepat dia. Lepas itu Kiasadina, selain daripada isi padu, apa lagi kegunaan yang awak ingat? Cari titik koordinat. Cari titik koordinat. Bukan. Kalau cari titik koordinat, dia biasanya sambungan-sambungan. Bukan kegunaan utama untuk dia. Oh, luas. Okey, cari luas. Itu ya. Waktu cari luas mungkin kita perlu tahu titik-titik dia lah supaya tahu apakah limit dia. So sama juga rumus ada y ds, ada x dy. Hanya beza dengan isi padu dia tak ada kata mesti ds, mesti dy. Ikut ke soalan ikut soalan yang awak kena pasti ialah limit ini mesti ikut dia. Okey. Limit ini mesti ikut dia. Maksud saya, kalau awak pilih dy, nombor 2 ini mesti ambil daripada pasti y. Kalau awak pilih ds, nombor ini pun mesti ambil daripada ds. Sebenarnya sama juga untuk isi padu, sama juga untuk isi padu dia ikut ini. Okay? Tidak mungkin awak ambil nilai ini daripada pasti s tapi awak pakai formula dy. Kalau awak pakai pasti salah. Pasti salah. Okay, so untuk luas awak ada satu lagi kena ambil perhatian kalau awak gunakan ds, benda di sebelah atas ini positif, kalau sebelah bawah negatif. So kalau awak melipatkan benda ini awak kena kubur modulus. Okay, tapi isi padu tak ada masalah ini Begitu juga untuk dy. Okay, kalau di sebelah kanan okey, memang dapat jawapan positif. Kalau sebelah kiri dia akan keluar negatif. So, awak kena kubur modulus untuk positifkan dia. Untuk positifkan dia. Okey. Itu berkaitan dengan luas. Okey, satu lagi. Satu lagi. Apa yang kita tertinggal ni? Syamimi? Cari persamaan lengkung ke teacher? Ya. Cari persamaan lengkung. Okay. So, kalau cari persamaan lengkung, awak ingatlah dia punya catat alir. Kita ambil dy ds, kita lakukan kamiran, kita kamirkan, kita boleh dapat y sama dengan apa tapi ada tambah c. Lepas tu kita gantikan nilai titik sy itu, kita dapat c. Kemudian saling semula persamaan. Saling persamaan. So itu 3 kegunaan untuk aplikasi
So secara anialah cikgu terang yang majoriti lah apa yang kita belajar dalam tajuk pengamiran. Ada lagi lah benda mana-mana tu cikgu tak cakap lah ya. So sepatutnya bila awak buat ulang kaji, awak sediakanlah nota sendiri. Awak sediakan nota sendiri. Lepas tu bila awak buat latihan, awak cuba tengok ini. Kalau ada benda, ditanya dalam latihan. Tak ada dalam nota awak dan awak tak ingat. Maksudnya awak punya nota tak lengkap. Pergi top up lah, ada ruangan lagi. Pergi top up benda ini. Sampai tapak yang lengkap punya. Okay So kejap So sekarang